Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ridwan yang dihormati dan rakan-rakan yang saya kasihi. Nama saya Irene Siapeni. Boleh panggil saya Irene. Nama saya Ivy Mimi. Boleh panggil saya Ivy. Kami dari kelas Sejarah 1, ambilan Jun 2023, IPG Kampus Kota Baru. Hari ini, kami akan membentangkan perkembangan sistem ekonomi tradisional kepada sistem ekonomi kapitalis. Ini adalah maklumat ahli kumpulan kami. Isi kandungan. Pertama, struktur ekonomi tradisional. Kedua, peranan kerajaan Melayu awal. Ketiga, peranan British. Keempat, kesan kepada kegiatan peladangan dan pelombongan. Pengenalan. Sistem ekonomi tradisional juga boleh dikenali sebagai sistem ekonomi primitif. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang sudah berlangsung secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Sistem ini berdasarkan pada tradisi dan adat istiadat yang biasa dilakukan. Ciri sistem ekonomi tradisional. Pertama, tiada pembahagian kerja atau pengkhususan dalam aktiviti ekonomi. Kedua, melaksanakan sistem barter dalam aktiviti perdagangan. Ketiga, jenis peluangan ditentukan mengikut keperluan. Keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Kelima, kegiatan ekonomi terikat dengan adat lesan. Keenam, pengalatan pengeluaran masih muda. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Pertama, memotivasikan orang ramai untuk menjadi pengeluar. Kedua, elakkan persaingan yang tidak sehat kerana pengeluaran bukan bertujuan untuk mengauk keuntungan. Ketiga, sistem barter membuatkan orang ramai cenderung untuk bersikap jujur. Keempat, menggalakkan kerjasama dan keharmonian individu dalam kumpulan masyarakat. Kelima, ekonomi cenderung stabil. Keenam, alam semula jadi agak dilindungi kerana tidak ada eksploitasi. Bagi kelemahan sistem ekonomi tradisional. Pertama, kegiatan ekonomi dijalankan hanya untuk memenuhi keperluan hidup semasa. Kedua, sukar untuk menyatukan dua pihak yang memerlukan antara satu sama lain. Ketiga, produktiviti rendah. Keempat, sukar untuk menentukan saiz barang yang ditukar. Kelima, kualiti barangan yang dihasilkan adalah rendah. Keenam, kegiatan ekonomi tidak meningkatkan taraf hidup layak. Ketujuh, masyarakat kurang maju kerana cenderung menentang perubahan. Pengenalan. Sistem ekonomi kapitalis juga boleh dikenali sebagai sistem ekonomi pasaran bebas. Satu sistem ekonomi yang dijalankan tanpa campur tangan kerajaan. Pihak kerajaan tidak campur tangan tetapi menetapkan undang-undang dan peraturan yang perlu diikuti. Individu dan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran dan bebas untuk mengguna atau mengubah memiliki faktor pengeluaran untuk memenuhi keperluan
dan maklumat pengeluaran. Syarikat bebas bersaing untuk bersaing melalui persaingan harga, seperti mengubah harga untuk meningkatkan jualan. Selain itu, syarikat boleh menawar hadiah percuma untuk bersaing dengan pengeluar yang lain. Biasanya, harga barang ditentukan oleh mekanisme harga, iaitu kuasa pasaran. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Pertama, kepuasan individu dan masyarakat dapat dimaksimumkan. Kedua, kebebasan yang luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga, kecekapan dalam penggunaan sumber. Keempat, menggalakkan perkembangan teknologi dan inovasi. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Pertama, mewujudkan masyarakat materialistik. Kedua, mewujudkan ketidakstabilan ekonomi. Ketiga, anggaran pendapatan yang tidak setara. Keempat, mewujudkan kuasa monopoli korporat besar. Kelima, kesan luaran negatif. Contoh ekonomi tradisional. Pertama, ekonomi tradisional dilakukan secara kecil-kecilan untuk memenuhi keperluan mereka sendiri dan keluarga. Hal ini boleh dikenali sebagai ekonomi sara diri. Kedua, ekonomi tradisional menggunakan peralatan tradisional yang dibuat sendiri. Misalnya, untuk menangkap ikan, mereka menggunakan peralatan seperti bubu, tangkut, dan jala. Manakala tanjak, cangkul, dan sabit digunakan dalam kegiatan pertanian. Contoh ketiga, kebanyakan orang bekerja sebagai petani atau nelayan. Bagi nelayan, mereka tinggal berhampiran laut atau sungai. Bagi petani pula, mereka tinggal di kawasan pendalaman. Contoh ekonomi tradisional keempat ialah bertukar barang menggunakan sistem barter. Dalam masyarakat ekonomi tradisional, pertukaran barang masih menggunakan sistem barter, iaitu barang ditukar dengan barang. Contohnya, nasi ditukar dengan ikan. Walaupun berkesan, sistem ini mempunyai kelemahan, seperti tidak dapat menukar barang dalam unit terkecil dan perbezaan kata pertukaran. Contoh ekonomi tradisional kelima ialah sistem ekonomi tradisional banyak bergantung kepada sumber asli. Contoh sumber asli ialah haiwan, tumbuh-tumbuhan, hutan, sungai dan laut. Produk semula jadi dan tenaga kerja manusia adalah model utama dalam sistem ini. Contoh ekonomi tradisional keenam, pengeluaran barang dalam sistem ini hanya untuk memenuhi keperluan. Penduduk menghasilkan mengikut jumlah yang diperlukan, supaya tidak mengalami kekurangan atau lebihan. Peranan kerajaan Melayu awal. Pertama, pertanian. Kerajaan Melayu terlibat dalam pertanian sebagai sumber makanan dan pendapatan.
Mereka menggalakkan penanaman padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kedua, perdagangan. Sultan-sultan kerajaan Melayu tradisional terlibat dalam perdagangan. Mereka memperoleh sumber ekonomi melalui pelibatan dalam perdagangan, termasuk perdagangan dengan negara-negara lain. Ketiga, hasil hutan dan laut. Kerajaan Melayu mengutip hasil hutan dan laut seperti kayu, hasil hutan, dan hasil laut. Ini termasuk aktiviti seperti mengumpul gaharu, tamar, dan hasil laut seperti ikan dan garam. Keempat, pelombongan. Kerajaan Melayu terlibat dalam pelombongan. Mereka mengeksploitasi sumber mineral seperti biji timah, emas, dan biji besi. Kelima, kutipan UV dan cukai. Sultan-sultan kerajaan Melayu memperolehi sumber ekonomi melalui UV dan cukai daripada rakyat. Ini termasuk UV daripada petani dan hasil perdagangan. Keenam, zakat. Kerajaan Melayu juga mengutip zakat daripada rakyat untuk membantu golongan yang memerlukan. Seterusnya, peranan British. Sistem ekonomi kapitalis mula berkembang di tanah Melayu berikutan penjajahan oleh pihak British terhadap tanah Melayu, seterusnya mengauk keuntungan yang besar dan dihantar kembali ke Eropah. Penjajahan British ke tanah Melayu merupakan sebahagian daripada proses persaingan untuk mendapatkan tanah jajahan serta mengeksploitasi kegiatan ekonomi di tanah Melayu. British telah menguasai tanah Melayu berikutan dengan kekayaan hasil bumi seperti biji timah yang dapat memenuhi keperluan perindustrian di Eropah, seterusnya mengauk semua keuntungan tanpa memajukan tanah Melayu dengan sebaiknya. Pentadbiran British di tanah Melayu juga menukarkan sistem ekonomi tradisional kepada sistem ekonomi kapitalis yang sememangnya diamalkan di Eropah. Peranan British dalam sistem kapitalis. Pertama ialah perintis revolusi perindustrian. England adalah pusat revolusi perindustrian yang bermula pada abad ke-18. Perkembangan teknologi seperti enjin wap, kilang tekstil, dan pertumbuhan sektor pembuatan mencipta asas kepada ekonomi kapitalis moden. Seterusnya, pembangunan infrastruktur. Kerajaan British dan usahawan swasta melabur dalam pembangunan infrastruktur yang menyokong pertumbuhan ekonomi seperti rangkaian jalan raya, kereta api, dan pelabuhan. Ini memudahkan pergerakan barang dan membolehkan pertumbuhan perdagangan secara besar-besaran. Ketiga ialah pembangunan sistem perbankan dan kewangan. England adalah perintis dalam pembangunan sistem perbankan dan kewangan moden. Bank-bank seperti Bank of England telah ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan modal dan kewangan untuk industri dan perdagangan. Pada masa yang sama, pasaran saham London berkembang sebagai tempat untuk berdagang saham korporat, memberikan syarikat sumber pembiayaan tambahan.
Peranan British keempat ialah penjajahan dan imperialisme. Pengembangan kolonial British ke seluruh dunia, terutamanya semasa abad ke-19, membuka akses kepada sumber asli yang banyak dan pasaran baru untuk produk British. Kawalan ke atas tanah jajahan ini selalunya dicapai dengan menggunakan kekuatan ketenteraan dan sumber asli dan tenaga kerja tanah jajahan digunakan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi di England. Penguasaan perdagangan dunia. Semasa abad ke-19, Britain menguasai perdagangan dunia. Syarikat-syarikat British mengembangkan rangkaian perdagangan mereka ke seluruh dunia, berdagang barangan, perkiraan dan komoditi utama. Penguasaan ini diperkukuh oleh kekuatan tentera laut Diraja British yang melindungi laluan perdagangan dan tanah jajahan Britain. Akhirnya, pembangunan undang-undang perniagaan. England membangunkan sistem undang-undang perniagaan yang teguh, termasuk prinsip kontrak pemilikan harta dan perlindungan undang-undang untuk syarikat. Ini mewujudkan persekitaran yang stabil dan boleh diramal untuk pelabur dan usahawan yang menyokong pertumbuhan ekonomi kapitalis. Seterusnya, kesan kepada kegiatan perdagangan dan perhubungan. Kesan kepada kegiatan perdagangan. Tanah dirampas secara besar-besaran oleh penjajah untuk dijadikan tanaman komoditi ekspor seperti getah. Petani telah hilang tanah yang telah diusahakan sejak turun-temurun. Tanpa tanah pertanian lagi, petani tidak mempunyai mata pencarian. Mereka terpaksa bekerja di ladang milik penjajah sebagai buruh upahan. Di ladang getah, mereka bekerja dengan gaji yang rendah dan waktu kerja yang panjang. Kesan kepada kegiatan perdagangan. Pertama ialah pembangunan infrastruktur. Di bawah sistem kapitalis, terdapat pembangunan infrastruktur yang menjejaskan sektor pertanian. Sebagai contoh, pembinaan jalan raya dan sistem kereta api memutarkan pengangkutan hasil pertanian dari ladang ke pasar. Kedua ialah sistem perbuluhan. Dalam sistem kapitalis terjadi perubahan pada sistem perbuluhan. Petani mungkin menghadapi tekanan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang lebih efisien atau menggunakan teknologi yang mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Ketiga ialah kongsi gelap. Sistem kapitalis juga dapat memunculkan kongsi gelap yang mempengaruhi sektor perdagangan. Misalnya, perdagangan ilegal atau monopoli tertentu dapat merugikan petani. Kesan kepada kegiatan pelompongan. Sumber pelompongan seperti emas, biji timah, besi dan arang batu secara besar-besaran dieksploitasi oleh penjajahan. Pekerja tempatan terpaksa bekerja di lompong dalam keadaan berbahaya dan dengan gaji yang rendah. Penjajah membawa teknologi pelompongan maju dari Eropa seperti enjin wap, kereta api dan peralatan berat untuk mengeksploitasi sumber pelompongan di tanah Melayu. Kesan kepada kegiatan pelompongan pertama ialah perkembangan bandar. Pelompongan di bawah sistem kapitalis
sering berpusat di kawasan perkotaan. Ini mengakibatkan pertumbuhan bandar dan peningkatan populasi di sekitar lokasi pengelompongan. Pesan kedua ialah perindustrian. Kapitalisme memacu pertumbuhan industri, termasuk industri pengelompongan. Walau bagaimanapun, ini juga boleh membawa kepada eksploitasi sumber asli dan kesan buruk alam sekitar. Pesan ketiga ialah impor dan ekspor. Sistem kapitalis membenarkan perdagangan bebas, termasuk impor dan ekspor produk pengelompongan. Ini menjejaskan ekonomi negara dan hubungan dengan negara lain. Kesimpulannya, perbezaan utama antara kedua-dua sistem ini terletak pada cara mereka mengatur pengeluaran, pengedaran, dan pertukaran. Sistem ekonomi tradisional berasaskan nilai norma dan budaya yang wujud dalam masyarakat. Manakala sistem ekonomi kapitalis berasaskan prinsip pasaran bebas, persaingan, dan pemilikan persendirian. Ini adalah rujukan kami. Setakat ini sahaja pembincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.